إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وشيخنا وأستاذنا وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Ya Allah, Tuhan kami, tambahkan kami ilmu pengetahuan dan beri rezeki kami faham apa yang kami pelajari. Masalah kenduri kahwin itu banyak ke sikit ke? Malam ni kita masuk dalam bab macam mana nak buat kenduri kahwin ya. Banyak ke sikit ke? Besarkah atau kecilkah yang diharuskan oleh syarak ya? Ya. Ya saudaraku, sebetulnya kenduri kahwin itu tiadalah ditentukan oleh syarak. Hadnya besar ke, hadnya kecil ke, tak tentu. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperbuat beberapa kenduri kahwin, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Jadi nak buat kenduri kahwin ni mesti besar, tidak juga. Nak buat kecil aja, tidak juga. Sebab Nabi Muhammad kadang dia buat besar, kadang dia buat kecil. Dia kahwin dengan isteri dia ni besar, kahwin dengan isteri dia ni kenduri kecil. Ya. Itu tak tentu. Maka yang besar itu tiada pula menjadi tentu sebanyak atau sebesar itu. Pula ya. Yang besar tu pula banyak mana besarnya? Macam mana? Tak tentu juga ya. 2 ekor unta ke? Tak ada ya sebut dia. Dan yang kecil itu pula tak tahu pula kecil yang banyak mana. 10 biji tamar ke? Ya. Sebut. Tapi lepas ini nanti dia akan sebut macam mana dia berkahwin dengan Zainab dan juga dengan seorang isteri dia yang lain. Kenduri yang kecilnya ada dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Dalam hadisnya begini. Tuan-tuan kena ikutlah, nanti tak baca hadis balik rumah ya. Boleh. An Anas bin Malik anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aulama ala Safiyata binti Huyayyin bisawiqin wa tamrin. Hadis ni martabat dia hasan dan gharib. Hadis tabat hasan ni ingat di bawah daripada hadis sahih ya. Gharib ni maknanya dagang, ganjil ya. Tapi dia masih boleh digunakan sebagai punca hukum syarak hadis hasan ya. Okey. Jadi diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan, umur dia 7 tahun, disedekahkan di bapa dia di Madinah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ambil anak saya ni, buatlah, suruhlah buat apa kerja. Jadi dia ni macam orang gaji Rasulullah lah, Anas bin Malik ni, sejak umur 7 tahun lagi ya. Jadi dia meriwayatkan hadis. Radhiyallahu anhu, kata Anas bin Malik bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kenduri bila dia berkahwin dengan isteri dia Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai ya, yang dijadikan oleh Nabi kita akan dia isterinya. Safiyah binti Huyai ni menjadi isteri Rasulullah. Kendurinya itu dengan dia kata sikit ya, bisawiqin dan tamar. Apa sawi itu nanti akan disebut nanti ya. Nah, kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi gharib. Jadi ini kendurinya yang kecil.
Jadi Rasulullah kenduri dengan sawiqin, dengan buah tamar. Ya. Tapi banyak mana nanti dia tak sebut, ya, tuan-tuan. Masalah sawiqin itu benda ni. Ya. Ya saudaraku, sawiq itu ialah satu jenis makanan yang terkenal di Mesir dengan nama kaskas. Di Mesir panggil kaskas. Di Mekah dipanggil sawiq. Maka apa bendanya? Ia diperbuat orang daripada tepung gandum bercampur dengan sedikit susu, masak atas api. Tepung gandum campur dengan susu sikit, dimasak atas api. Apabila sudah masak, jadilah ia perui. Dia tidak melekat, dia tidak jadi macam seketul subuh-subuh. Dia perui serui aja. Kemudian ditaruh sedikit minyak sapi ataupun air daging. Pada tepung gandum dengan susu tadi tu, atau minyak sapi dan gula yang berayak halus, kemudian dimakan. Itulah tuan-tuan kenduri kahwinnya. Makanan kenduri kahwinnya, sawiq dan tamar, gitu ya. Kecil aja, ya. Tapi banyak mana, berapa kilo, berapa baku, berapa gantang tak disebut, ya tuan-tuan, ya. Jadi habis sikit, maknanya benda yang dalam bentuk makanan ringan, manis-manisan saja. Macam kita sini buat bubur je dah lah Ustaz. Contohnya kan, gitu ya. Kata dia orang, apa kenduri ni bubur je, rumah besar, kereta besar. Kata dia orang tak. Pula masalah kenduri besar pula ada, itu yang kecil. Yang besar pula diperbuat oleh Nabi SAW, maka ialah kenduri bagi dirinya yang berkahwin dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Dia kahwin dengan Zainab pula, isteri Nabi tadi ni, kendurinya agak besar. Maka kenduri kahwinnya itu dengan Zainab ini, dia beri orang makan roti dan daging sampai kenyang semuanya. Berapa ramai orang tak disebut, ya. Jadi roti dengan daging itu dah dianggap besar. Makan roti dengan daging, ya. Hingga ditinggal mereka itu akan menjelih kahwin itu kerana kenyang. Ya. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya begini. Ya. Mana dia? Ini tak sebut pula sini. An Anas, ni tak ada baris ni, saya baca tuan-tuan ni, kalau salah betul kan. An Anas bin Malik, ikut. An Anas bin Malik, tak dengar. An Anas bin Malik, ma aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala amra'atin min nisaihi aksaru wa afdalu mimma aulama an Zainab. Itulah yang bahasa Arab yang saya mengaji, harap-harap betul lah i'rab dia tu, baris atas bawah tu, ya. Diriwayatkan daripada Nabi, daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Anas bin Malik juga. Budak suruhan dia radhiyallahu anhu, berkata ia. Siapa berkata? Anas bin Malik. Tiada memperbuat kenduri kahwin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas satu isteri daripada beberapa isteri lebih banyak atau lebih afdal daripada kenduri yang dibuat atas Zainab. Isteri-isteri yang lain ni semua kendurinya kecil aja. Tapi bila dia kahwin dengan Zainab tu, itulah kenduri yang terbesarnya. Kenduri yang terbesarnya, iaitulah apa tadi? Roti dengan daging. Yang terbesarnya, tuan-tuan lihat. Baik. Yang lain tu kecil-kecil belakangnya. Masalah, kata dia, kenduri berkahwin itu wajib ke sunat? Pula tanya, ya. Tuan-tuan dengar ini baik-baik, sebab banyak khilaf akan disebut nanti, ya. Dengan sebab itu perkara sunat
perkara khilaf, kita jangan bergaduh. Sebab kadang-kadang kita baru mengaji kitab kecil. Ada orang pegang khilaf yang ini, ada orang pegang khilaf yang ini. Masuk dalam WhatsApp, orang ni kata begini, orang ni kata begini. Padahalnya dua-duanya betul. Sebab apa? Ngaji ni kecil, kitab kecil. Bila kita ngaji kitab besar, nanti baru kita tahu macam mana. Orang pegang dua-duanya betul ataupun dua-duanya tak betul. Tuan-tuan ya. Jadi dua-duanya kena ngaji lebih dalam lagi. Ya. Jadi kenduri kahwin ni sunat ke wajib? Tengok apa kata ulama ya. Kata Qastalani, bermula kenduri kahwin itu ada sabit pada syarak. Memang syarak suruh. Sabit tu tetap pada syarak, memang syarak suruh. Maka di sisi Asy-Syafi'iyah, daripada mazhab Imam Syafi'i, kenduri kahwin itu wajib. Sudah. Tuan-tuan ya. Siapa yang tangkap basah ke dan kenduri pergi ke mana-mana luar negara ke apa semua itu tak ada kenduri. Jadi berdosa lah kalau itu tak ada kenduri ya. Maka kepadanya berjalan khabaran, kerana Nabi SAW berkata ia bagi Abdurrahman. Nabi Muhammad pernah bersabda kepada Abdurrahman, sahabat Nabi, Aulama. Aulama itu maknanya membuat walimah. Tadi ada hadis yang mula-mula kita baca tadi. Aulama itu membuat walimah ala Safiyah, atas Safiyah. Dan kerana bahawasanya Nabi SAW tiada meninggal akan dia tidak meninggalkan dia kenduri. Tak meninggalkan kenduri, sama ada dalam musafir dan tiada juga dalam waktu yang tiada musafir. Dia buat kenduri. Ya. Kata qil ini, ada ulama berkata, tak tahu siapa. Tuan-tuan kalau tengok bahasa Arab, qaf, ya, lam, saya dah sebut dulu. Bukan nama ulama. Kata qil itu datang perkataan qala. Qala telah berkata ia. Tapi qila telah dikatakan ia. Boleh faham tak? Bangun membuat, qala, bangun kena buat, dikatakan ia. Kalau bahasa Arab dipanggil majhul. Maknanya fa'il dia, orang yang membuat itu majhul. Itu kan? Jadi telah dikatakan, siapa yang mengatakan? Tak disebut. Ialah fardu kifayah. Apabila memperbuat akan dia oleh seorang atau dua orang dalam satu pihak, ada laki-laki atau perempuan, atau satu puak, dan jadi masyhur ia, maka diketahui orang, dia mesti kenduri orang kahwin. Ya. Jadi masyhur ia, nescaya gugurlah fardunya pada orang lain. Kalau belah perempuan yang buat kenduri, maka sebelah laki-lakinya tak payah buat kenduri, jadi fardu kifayah, lepaslah. Itu maksud dia. Ya. Itu siapa? Kata dia ulama. Siapa yang mengatakan? Entah. Tapi tadi dalam mazhab Imam Syafi'i kata wajib. Bermula yang asahnya ialah dalam khilaf tadi ni, walaupun Imam Syafi'i kata wajib, tapi tak tahu siapa yang mengatakan fardu kifayah. Satu kata wajib, satu kata fardu kifayah, tapi yang asahnya, yang kuatnya, yang rajihnya, yang muktamadnya, ya, sunat aja. Okey. Jadi tuan-tuan pegang yang mana? Kenduri itu sunat. Tapi bila ada orang timbul kan, wajib. Kan? Dia baru ngaji sekerat. Oi, fardu kifayah. Dia baru mengaji sekerat. Tuan-tuan dah mengaji habis malam ni. Imam Syafi'i kata apa? Wajib. Ada ulama kata fardu kifayah, tapi pendapat yang kuat, yang muktabar daripada para ulama ialah sunat. Itu yang asah yang kuatnya. Ya? Jadi ngaji habis. Dan sabda Nabi SAW, aulama sehingga akhir, ialah
Aulama itu atau perbuat kenduri walimah itu maksudnya bukan suruh wajib. Tapi kata dia suruh sunat kerana qiyas bagi adhiyat, qiyas bagi korban. Ulama itu suruh buat kenduri qiyas bagi korban, bukannya suruh wajib tapi suruh sunat. Nah, sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang ada perintah Rasulullah ini, kalau tak dinyata dalam kitab, kadang-kadang kita tak tahu. Adakah dia ni perintah sunat ataupun perintah wajib? Itu kita kena tahu. Nah, sebab itu kalau dalam hadis kena ada ulama yang menerangkan hadis ke tafsir Quran ke perintah Allah ini perintah wajib ke perintah sunat. Larangan ini larangan makruh ke larangan haram. Kita kena tahu. Jadi dia kata diqiyaskan dengan adhiyat. Adhiyat itu korban. Korban itu sunat, tuan-tuan. Melainkan jika sekiranya kita nazar jadi wajib. Dan telah menakal Al-Qurtubi, telah mengambil perkataan oleh ulama yang bernama Qurtubi akan wajibnya pada satu mazhab riwayat pada satu riwayat pada mazhab Imam Malik. Ulang. Dan telah menakal, telah mengatakan, telah diambil oleh Qurtubi perkataan akan wajibnya kenduri itu pada satu riwayat pada mazhab Imam Maliki. Bukan mazhab Maliki itu berkata wajib. Riwayat daripada ulama di bawah mazhab Imam Malik. Boleh faham ya? Macam Imam Syafi'i. Ada kalanya hukum itu bukan Imam Syafi'i keluar, tapi di bawah ijtihad ulama-ulama di bawah dia. Seperti Al-Mawardi umpamanya. Itu semua ulama daripada Imam Syafi'i lah, tuan-tuan. Jadi daripada mazhab Imam Malik, kata Qurtubi wajib. Ada satu riwayat, satu orang ulama, bukan semua ulama, bukan jumhurul ulama. Ada seorang ulama daripada mazhab Imam Malik mengatakan wajib. Maka katanya bahawa masyhur pada mazhab bahawasanya ialah disunatkan juga. Tapi yang masyhurnya pada mazhab bahawasanya sunat juga. Jadi yang muktamadnya sunat. Tuan-tuan jangan keliru. Kalau tak faham tanya. Kitab besar ni memang macam ni, tuan-tuan. Itu seronok dengan kitab besar macam ni, tuan-tuan. Habis. Maka ingat, pegang kenduri itu sunat. Habis. Kemudian, bila pula nak kenduri tu? Ini pun ada khilaf macam ni. Masalah, waktu kenduri atau walimah bagi kahwin itu bila? Kata di Qastalani, telah bersalahan ulama waktu nak kenduri walimah itu. Qastalani kata ada khilaf di kalangan para ulama bilakah waktu nak kendurinya. Nanti akan sebut berapa hari kendurinya, sebut. Maka kata Ibnul Hajib daripada Al-Malikiyah, daripada Imam Malik. Ibn Hajib ni daripada mazhab Imam Malik, bahawa ia kemudian daripada dukhul. Kata di Ibn Hajib daripada mazhab Imam Malik, mazhab Malikiyah, dia kata kemudian daripada dukhul. Dukhul tu maknanya sudah pengantin sudah mengadakan hubungan badan atau wati, bahasa kitanya setubuh, dukhul, itu tuan-tuan, ataupun bahasa sedapnya hubungan badan, bersama, berkumpul, bahasa-bahasa yang sedap didengar. Kemudian mereka telah bersama, dah tidur bersama, lepas daripada itu barulah kita kenduri. Ya tak? Ada tuan-tuan takkanlah mak bapak tanya, kamu dah dukhul ke semalam? Takkan orang begitu pula, ya tak? Maknanya cukup dengan qaranah, tanda-tanda mereka dah tidur bersama. Dukhul tu, tentulah mereka dukhul pada adatnya. Kenduri lah besoknya tu.
nikah di masjid taliha. Ya tak? Kemudian malam tu biar mereka tidur, jangan balik ke rumah. Biar mereka tidur bersama, besok kenduri. Ya. Ini dah nikah, balik ke rumah masing-masing, besok kenduri. Mereka belum dukhul lagi. Ya. Jadi kata Qastalani kata dia. Kemudian kata Syekh Khalil dalam Tawdih dalam kitab dia, ialah yang zahir bagi mazhab dan telah mensunat akan dia oleh setengah daripada syekh dahulu daripada, bukan mensunatkan, telah mensunat akan dia oleh setengah daripada syekh dahulu daripada dukhul. Ada pula kata Syekh Khalil pula, kata dia dalam kitab Tawadih tadi, dia kata sebelum dukhul pun sunat. Dah bercanggah dua kan? Dah bercanggah dua. Satu kata selepas dukhul sunat kenduri, satu kata sebelum dukhul sunat kenduri. Kata Al-Lakhami, boleh belaka dibuat walimah itu dahulu daripada dukhul atau kemudian pula. Pendapat ketiga Al-Lakhami, dia kata suka hati komel nak buat sebelum bersama ke selepas bersama ke, dua-dua boleh belaka, sunat belaka. Ini senang tuan-tuan ni. Pendapat itu ya. Kata Ibnu Yunus disunatkan memberi orang-orang makan pada waktu akad nikah dan waktu dukhul pula. Pada hari akad nikah dan pada waktu dukhul pula. Jadi malam tu dia berdukhul, makan malam tu. Lepas nikah terus bawa ke rumah, terus kenduri. Pula. Udah berapa pendapat tuan-tuan? Udah 4. Ya. Dan kata Al-Baji, dia kata yang mukhtar, yang dipilih, mukhtar itu mana? Yang dipilih, ya. Daripadanya ialah hari yang satu. Ini kenduri itu bila pula? Hari yang satu. Hari yang pertama. Mereka sebelum dukhul atau selepas dukhul, iaitulah lepas nikah je, maknanya hari yang pertama, hari yang satu. Ini masa nak kenduri tu. Dan kata Ibnu Habib, sesungguhnya diharuskan lebih banyak daripada sehari. Ibnu Habib pula kata boleh kenduri lebih daripada sehari. Tapi lebih kira berapa pula? Tengok kan ya tuan-tuan ya. Dan makruh berkekalan. Yang demikian itu beberapa hari sampai 7 hari, makruh. Ya, banyak benar. Dan telah sarih Al-Mawardi, ini ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i, daripada Syafi'iyah, bahawasanya kenduri kahwin itu waktu dukhul. Dan hadis ada menerangkan waktu kenduri itu kemudian daripada dukhul. Dan telah sarih Al-Mawardi daripada Imam Syafi'i, dia kata iaitulah hadis menerangkan itu waktu kenduri itu kemudian daripada dukhul. Kalau mendatangkan kepayahan, ikut pendapat yang kedua tadi, lepas sebelum dukhul. Payah-payah kan, suka hati kemil ustaz, dia memang dah dukhul ke belum dukhul, tu dia memang punya pasal. Kita punya kerja buat kenduri, pegang itu. Jadi ada pegangan kita. Yang tak jadi tu kita tak tahu apa, tiba-tiba kita buat aja. Entah tak tahu lah ustaz sunat kenduri lah. Bila aku tak tahu, itu tak jadi. Jadi kita ni buat tu benda tu dengan ilmu, pengetahuan yang ada pada kita. Sebelum ke lepas ke, itu pegang itu senang tuan-tuan. Ya? Ya, baik. Habis itu ya. Kalau tuan-tuan nak tanya, tanya. Ini nak masuk buat lain pula ni. Ya. Jadi pegangnya kenduri itu sebelum dia bersama atau selepas bersama, sukatilah ya. Tapi dalam Al-Mawardi tadi dia kata sebelum itu, sebelum selepas dukhul.
selepas dukhul. Ini diperpegang oleh banyak kitab-kitab turas, umpamanya kitab Aidatul Bab yang saya pernah mengaji, kitab kahwin tu nipis je. Aidatul Bab dia kata selepas dukhul. Tapi bila kita ngaji kitab besar ni dah ada 4-5 pendapat ya tuan-tuan. Jadi peganglah, senang, takkan senang, lepas dukhul boleh, sebelum dukhul pun boleh. Tapi kita berilmu. Kita buat tu dengan ilmu yang kita mengaji malam ni. Itu dia benda yang penting. Masalah, kenduri kahwin tu berapa lama pula yang diharuskan oleh syarak? Berapa hari? Ya. Ketahui olehmu ya saudaraku, bermula kenduri itu yang lebih baiknya dan yang jadi pertengahan pada keberatan kerjanya ialah 2 hari sahaja. Kalau lebih begitu kerjanya berat, kata dia. Jadi jangan menyusahkan kita ya tak. Pengantin pun nak tidur, nak berehat juga ya tak. Kau keluarga pun nak berehat juga. Mok kira nak kenduri je, letih je tuan-tuan ya. Tak larat. Berat. Bismillahirrahmanirrahim. Aja sedap air ni, lemak. Tahap dia bubuh macam tu. Kerjanya 2 hari. Maka lebih daripada itu boleh jadi besar bunyinya, bermegah dengan orang. Jadi tuan-tuan, yang boleh kenduri itu mula-mula tadi kata hari yang pertama kenduri kan. Tapi sekarang ini dikatakan boleh kenduri sampai 2 hari, sunat 2 hari ya. Nanti akan diterangkan mengapa begitu nanti ya. Lebih ber 2 hari sampai 3 hari, 4 hari sampai seminggu itu takabur, membesarkan diri ya tuan-tuan ya. Jadi tak boleh buat kerja macam itu. Sungguh pun begitu, tiada dalil yang kuat atas tegah memperbuat kenduri lebih daripada 2 hari. Tak ada pula dalil nas Al-Quran kah hadis ke yang menegah lebih daripada 2 hari. Ini pun satu masalah gitu tuan. Hanya atas yang diamalkan oleh ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab Imam Syafi'i mengamalkan, diambil daripada amalan mereka itu buat 2 hari, tak lebih daripada itu. Ya. Nas tak ada. Dan ulama Hanabilah. Siapa Hanabilah, Pak Imam? Ulama daripada mazhab Hanafi. Ulama dia tu, bukan Hanafinya. Ulama daripada mazhab Hanafi itu nama ulama Hanabilah. Ya, tuan-tuan jangan lupa ni ngaji ni. Ya. Sebagai berpegang kepada hadis seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, mari ikut ramai-ramai baca hadis. Ani bni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amu awwali yaumin haqqun wa ta'amu yaumis sani sunnatun wa ta'amu yaumis salisi sum'ah. Itu dia. Waman sam'a Allah bihi. Itu dia ya. Hari yang ketiga dia kata sum'ah, menunjuk-nunjuk. Tahu bahasa Arab tu tuan-tuan ya. Apa maksudnya? Dia kata diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula makanan jamuan kenduri itu pada awal harinya itu pasti. Elok dibuat. Tulis sini wajib. Tadi ingat sunat kan? Kata wajib kata dia. Tapi sebenarnya sunat. Ya. Diperbuat kerana kata setengah ulama yang berpegang atas suruh Nabi seperti dalam hadis pada masalah yang kita sebut tadi.
Aulama. Aulama itu buat kenduri walimah yang difahamkan setengah ulama wajib. Tapi sebenarnya sunat. Jadi kita ambil lah juga maknanya perkataan daripada ini wajib kata hari yang pertama dia kata. Tapi sebenarnya sunat, ya. Kemudian sabdanya lagi wa ta'amu yaumas sani sunat. Artinya bermula makanan jamuan kenduri pada hari yang kedua itu sunat. Hari pertama wajib kalau nak buat kenduri. Hari yang kedua sunat. Ialah kerana jikalau diambil kira berjamu boleh jadi rata semua orang makan jamuan itu. Kerana pada hari pertama itu maka boleh diajak akan dia pada hari yang kedua. Kalau hari yang pertama tu ada orang tak dapat datang, maka sunat datang pada hari yang kedua. Aku semalam tak dapat yang ada free hari ini aja, aku datang hari ini. Maka sunat buat hari yang kedua. Ataupun barangkali ada orang yang berajak itu tiada datang pada hari yang pertama kerana uzur. Pada hari yang kedua bolehlah dia datang. Dan tentunya hari yang pertama, hari yang kedua tu boleh kenduri, ya. Dan sabda Nabi SAW lagi dia kata wa ta'amu yaumas salisu sum'a. Bermula jamuan makanan pada hari yang ketiga itu menunjuk-nunjuk. Sum'ah tu menunjuk-nunjuk. Bunyi gah didengar orang je, hebat dia tu kenduri sampai 3 hari 3 malam. 7 hari 7 malam, ya. Maka sudahlah menunjuk-nunjuk sepotong hadis atas tegah lebih daripada 2 hari. Jadi kita pegang nak kenduri jangan lebih daripada 2 hari. Ada ke kita sini buat 2 hari tuan-tuan lebih? Tapi semalam sehari ada tuan-tuan, ya. Malamnya tu kenduri tahlil apa semua, ya. Besok tu kenduri besar, ya. Jadi itu 2 hari. Dalam sehari semalam tu 2 kali. Lagi hebat orang Melayu tuan-tuan. Saya semalam tu, malam tu tahlil. Orang selamat apa semua. Siang tu kenduri besar. Dalam sehari tu buat 2 kali. Kira 2 kenduri lah. Tapi bukan dalam satu hari, ya. Pada kira-kira padalah cukuplah dengan 2 hari. Hari yang pertama menyempurnakan yang ulama kata wajib, ulama. Dan hari yang kedua itu menyempurnakan ulama kata sunat. Manakala sudah patut sempurna jamuan kenduri itu dalam 2 hari, apa lagi nak buat lebih-lebih? Kata dia. Tu Syekh dalam ni. Syekh Mak dari Membawi. Nak buat lebih apa lagi? Kata dia. Kalau begitu, tidak dikehendak lebih itu melainkan supaya gah aja bunyinya. Kata dia pengarang kitab ni. Dengan kerana itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man samma'a samma'allahu bihi. Sabda Nabi ni artinya barang siapa yang mendengar-dengarkan sum'ah, menunjuk-nunjuk pada orang dan membesarkan bunyi kenduri itu supaya didengar orang akan dia lebih kaya, lebih megah, nescaya dibesarkan Allah Ta'ala bunyi besar keaibannya di dunia ini, iaitu dizahirkan di hadapan makhluk yang ramai di akhirat nanti. Ini orang bermegah-megah ni, tengah-tengah orang bukan tu dia. Ini orang bermegah-megah ni kenduri sampai 3 hari nak bermegah-megah. Itu dia. Jadi aib kita di tengah khalayak ramai. Ya. Tuan-tuan, memang di hari akhirat memang ada perkara yang aib kita di tengah khalayak ramai. Ya. Contohnya orang yang zina hingga bau tak ada busuk di kalangan khalayak ramai daripada kemaluannya, ya, di hari Yaumul Mahsyar. Apalah yang bau busuk ni? Ni tak? Kata ni. Tunjuk orang zina, tuan. Ada seorang lelaki tu jalan sengit. Apa kenanya sengit? Kerana dia bagi tahu masyarakat dunia itu ada isteri lebih daripada seorang, tapi tidak berlaku adil. Sengit, ma'il. Ma'il ni maknanya sengit. Yang seperti tuan, orang yang bernama Ismail, panggil dia, "Hey Ismail." Jangan panggil, "Eh Ma'il." Jangan, "Eh sengit." Ya, panggil dia Ismail. Siapa macam saya?
nama saya Abdul Wahab, jangan panggil Wahab. Wahab tu nama Allah yang mengurnia, panggil Abdul Wahab, iaitulah hamba kepada Allah yang mengurnia. Ya tuan-tuan, anak saya semua saya panggil anak saya Nur Hidayah, Zul Hakimi, Nur Fadilah, panggil penuh tuan-tuan. Saya tak panggil Hidayah ke Dayah ke, tak ada. Panggil penuh anak kita, sebab itu doa. Oi mak ke mana tu? Oi sengit ke mana tu? Ya. Jadi oi Ismail. Ya. Jadi jangan sengit orang tahu tengok, oh ini orang tak anu dalam atas dunia dulu. Tak berlaku adil pada isteri dia. Maka malulah ia, tiada terkiranya depan khalayak ramai. Kata Abu Isa At-Tirmizi, yang meriwayatkan hadis ini, bermula hadis Ibnu Mas'ud itu, tiada kami ketahui akan dia marfu' melainkan daripada hadis hadis Ziyad bin Abdullah. Adapun mauqufnya maka ialah yang sahih. Hadis daripada Ibnu Mas'ud tadi. Ibnu Mas'ud tadi nak kenuri berapa hari tadi bukan? Ini diulas oleh Abu Isa At-Tirmizi yang mensyarahkan hadis-hadis Nabi daripada kitab ini. Kitab ini tuan-tuan adalah Syarah Sahih Tirmizi, Syarah Sahih Tirmizi atau Tirmizi, bukan Tirmizi. Tak ada masalah. Yang kata bermula hadis Ibnu Mas'ud ini, tiada kami ketahui akan dia marfu' melainkan daripada hadis Ziyad bin Abdullah. Ada hadis Ziyad bin Abdullah. Tuan-tuan, hadis marfu' ni apa? Imam tahu imam? Susah sikit imamnya. Makam hadis marfu' ni. Marfu' itu dia isim maf'ulun bih. Maf'ul. Bangun kena buat. Tuan-tuan, hadis marfu' ini maknanya hadis perkataan sahabat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada di sudut perbuatan dia, perkataan dia atau takrir dia, diamnya Nabi itu disandarkan, diceritakan. Bukannya dia ambil perkataan Nabi. Nabi SAW telah bersabda begian. Matanya direct daripada perkataan Nabi, bukan. Tapi sahabat Nabi menceritakan bahawa Nabi Muhammad telah menyuruh kita buat begian, berkata begian, buat begian. Dia kata begitu, ya. Nabi Muhammad suruh kita buat begian. Dan dia bukannya daripada perkataan Nabi, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, itu namanya hadis marfu'. Ya, tuan-tuan. Satu lagi dia kata, dah masuk insya dah ya. Ini pun dah habis elok-elok aje, ya. Melainkan pada hadis Ziyad bin Abdullah. Hadis Ziyad bin Abdullah ini adalah hadis yang marfu', disandarkan kepada Nabi. Adapun mauqufnya maka ialah sahih. Mauqufnya maksudnya tuan-tuan hadis muallaq atau hadis mauquf, daripada Bukhari kepada Roni kepada Roni tiba kat sahabat, tak tiba kepada Rasulullah. Dan daripada Abu Ubaidah ibnu Abi Jarrah, dia tak kata dan daripada sallallahu alaihi wasallam, tak kata begitu. Had Abu Ubaidah ibnu Jarrah saja. Dia kata itu hadis muallaq, hadis yang tergantung. Dia yang berkata bahawa Rasulullah telah berkata begian. Itu muallaq namanya, ataupun hadis tergantung. Ya. Bermula Ziyad bin Abdullah itu banyak ia mengharibkan hadis yang mendatang hadis dan mendatangkan yang mungkar. Katanya, dan telah aku dengar akan Muhammad bin Ismail al-Bukhari menyebut ia daripada Muhammad bin Uqbah. Katanya telah berkata Waqi', bermula Ziyad bin Abdullah itu
serta mulianya membohong ia akan hadis. Ziyad bin Abdullah ni tuan-tuan, dia membohongkan hadis. Dia kata Rasulullah bergiam-giam, sebenarnya tak ada Rasulullah berkata begitu. Kata setengah ulama, tiada sabit bahawa waqiat yang sebenarnya hakikatnya itu membangsakan bohong akan Ziyad bin Abdullah, bahkan memuji akan dia. Ada yang hentam Ziyad bin Abdullah. Dia kata dia membuat hadis marfu' berbohong, tapi ada orang yang mempertahankan dia. Siapalah guru? Ada orang hentam guru, ya tak? Tapi ada orang mempertahankan guru, ya tak? Jadi itu tuan-tuan. Jadi cukup hari itu malam ni tuan-tuan. Elok pula tuan-tuan hari itu. Kemudian yang akan datang pada menyata hadis yang menunjuk atas suruh bila orang ngajak kahwin, wajib kita perkenalkan datang. Itu kita buat bulan hadapan. Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan. Apa hukum kita pergi rumah orang kahwin bila diajak, dan apa syaratnya pula wajib pergi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ghafarallahu lil mu'allim wal muta'allim min kulli dhanbin wa li walidayna wa li walidaykum. Nawarallahu wujuhana wa wujuhakum bil ma'rifati iman. Bayyadallahu sudurana sudurakum bit tauhid wa iqad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.